Baik, Assalamualaikum semua dan selamat datang ke rancangan Tanya Host yang dibawakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad, Syarikat Unit Amanah PNB. Seperti mana saya dah war-warkan, sebenarnya kali ini cukup istimewa kerana anda bersama dengan saya Farin Ahmad secara langsung, secara langsung di Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Digital. Kalau kita melihat tetamu-tetamu saya sekarang ni sebenarnya 3 orang ni, dia orang dah tak sabar-sabar dah nampak Tengok, ini host ni, kan? Okay, we're gonna have fun, guys. Kerana selama sepanjang Minggu Saham Digital ni, anda menyaksikan Fia, Jiggy, Alif, sebagai host, bertanyakan orang-orang soalan. Tapi kali ini, mereka akan ditanyakan soalan. Host tanya host. Yes, host. Undangan bertanya kepada host Minggu Saham Digital. Host tak guna. Dolphin. Okey. Saya rasa kepada anda semua yang dah menyaksikan dan mengikuti Minggu Saham Digital, mereka ini adalah wajah yang tak asing lagi, Fia, Jiggy dan juga Alif. Okey, secara ringkas, mereka mesti nak tahu sebelum ditanyakan soalan. Selalu tanya orang soalan. Sekarang Panas tak soalannya? Panas. Hangus terbakar. Haredang. Oh, dah mula. Kita slow-mo. Kita kena slow-mo. Dia hantar kita slow-mo. Jangan slow sangat. Ada soalan-soalan yang tak disangka. Okey. Pastikan terus bersama dengan kita ni. Okey, pertama sekali tak apalah. Mungkin nak kenal latar belakang sikit. Tengok, kita ni very fun dan sebagainya. Of course, kita ada perancangan kewangan kita sendiri, latar belakang kita sendiri, cabaran kita sendiri. Jadi Fia, kenalkan diri secara ringkas kepada penonton. Mungkin career anda dan juga apa yang anda buat sekarang lah. Okey. Umur, anak berapa, keluarga, itu latar belakang yang kita tanya. Boleh skip tak? Sebab rasa macam bosan dengan cerita pasal. Ataupun kita kena bagi dia timing. Okey. Bagi tak dia. Aduh. Sekarang. Silakan. Okey, hai semua. Assalamualaikum yang sedang menyaksikan. Korang boleh diam tak? Aku nak cerita pasal diri aku sekejap ni. Okey, kepada yang sedang menonton Minggu Saham Digital bersama dengan... Dah macam host pula. Jangan kadang-kadang orang. Make sure jawapan pace laju kan. Ni tengah beratur. Betul. Saya Cik Pia Pol kerjaya saya sebagai seorang penyampai radio. Okey, dan saya merupakan suri rumah juga. Saya ada bisnes saya juga. Saya ada 2, on the way 3 dalam perut. Yang Subur. perlu ke kau cakap subur kat sini? Alhamdulillah terbukti guys. Untunglah. Diamlah. Okey, so saya ialah ibu mengandung. InsyaAllah tahun depan akan pregnant. Okey. Akan pregnant apa? Akan pregnant lagi. Rajin. Korang ni jangan kacau lah. Aku tak fokus lah. Okey, Jiggy. Alik, aku kena jaga budak-budak. Macam jaga anak-anak kecil pula. Okey, sabar adik-adik. Okey. Tapi betul, itu yang kita tak tahu. Pasal bila orang berkeluarga ni ada cabaran macam lagi lah. Masuk ketiga dan tahun depan dia nak pregnant lagi katanya. Tak nak lah. Hashtag Ni sekejap. Hashtag. Bukan. Ray Dap kan? Ray Dap. Apa ni? Okey, tak apa. Jiggy. Saya bang. Okey. Nama saya lebih dikenali dengan Jiggy. Bukan Jigu. Ada yang panggil Jigu tapi orang kenal saya dengan nama Jiggy. Dan saya belum mengandung lagi. Kerjaya. Saya seorang komedian, seorang pengacara, ada juga melibatkan diri dalam bidang lakonan dan saya punya small business jugalah. Okey, rata-ratanya bekerja. Kita macam bekerja sendiri. Betul. Tidak ada career yang sama. Okey, Alif. Macam saya ni, kata saya adalah, nama saya Alif Farhan, saya bekas musuh politik Farin Ahmad sebenarnya. Musuh politik. Apa yang takutlah jawapan dia. Musuh politik sebab kita orang pernah lawan rugby dekat London dulu. Patutlah. Musuh politik. Kau tengoklah. Peha dia dengan peha kau beza. Kenapa aku? Peha dah besar. Kalau Fia akan tambah lagi seorang anak lah. Saya tahun depan tambah lagi seorang bini ya. Beraninya dia. Berani. Jadi kepada isteri Alif, kita pastikan anda menyaksikan Minggu Saham Digital. Saya dah potong wifi rumah. Jangan risau. Dia dah cover. Bahaya jawapan kau ni. Dia ni berani sangat ni. Okey. Pastinya anda tak jumpa menyaksikan mereka bertiga ni cukup meriah memeriahkan Minggu Saham Digital ni. Tapi tu kita cabaran dia ingat seronok-seronok sangat tadi. Tapi apa cabaran tu? Apa cabaran? Tapi sekarang ni untuk pengetahuan semua di hadapan mereka sekarang ni ada 7
kad ataupun soalan yang berlainan saya dah susunkan untuk mereka. Jadi saya bagi peluang untuk Alif, Jigi dan juga Fia pilih salah satu. Pilih salah satu. Wait, Salah satu dikatakan mungkin sampul payment. Yang mana? Mungkin dalamnya ada cek yang bernilai. Pilih lah. Masa berjalan lah. Cek ke cash. Pilih warna dulu cakap. Disebabkan I ni perempuan, I pilih pink colour. Dan I pilih nombor 2. Nak tahu tak? Tanyalah kenapa. Kenapa nombor 2? Sebab I anak nombor 2. Dan I lahir pada bulan 2. Sama. Ya, dan I ada 2 orang anak lelaki. Kita dua. Saya pilih nombor warna kuning lah. Bagi kuning teruskan sebab apa? kita Saya baca. tahu dia pilih kuning. Otak kuning bang. Bukan. Tak ada kuning. Bukan. Nombor 3 sebab aku anak nombor 3. Okey, Alif Kau pun nak tiru aku juga. Saya simple bang. Saya Kau jangan ambil. Saya sebab merah saya batu api. Alif, duduk jangan terkangkang sangat. Ya Allah. Tahu bayar Abi tapi jangan gitu. Ini pasal seluar koyak ni tanya juga ni. Itulah bang. Tak apa, lutut koyak tak apa. Jangan yang lain koyak. Okey. Taklah, muka jangan koyak. Muka jangan koyak. Muka jangan koyak, hati jangan koyak. Itu yang paling penting. Pening dia weh layan host. Okey. Host macam ni. Okey, ini aku kena pegang rotan ni betul ni sebenarnya ni. Ni nak bagi teruskan apa? Okey, jangan buka. Dah ada. Tengok. Jangan buka. Okey, tak apalah. Pasal Alif dia boleh tengok dah dia paling buka dulu Kau kan. yang paling tak sabar, kau baca soalan. Buka. Okey, sebenarnya segmen kita sekarang ni apa anda buat. Jadi apa anda buat dengan apa tertulis kat dalam tu. Okey. Jadi Alif baca sekarang dan baca. jawab. So kongsikan dengan penonton. Okey, topik dia adalah pelaburan guys. Jadi soalan dia, apakah pelaburan terbesar yang pernah anda lakukan? Saya lakukan. Awak lah. Kau lah. Takkan Ni yang bersama. host takkan kau tanya ni. Kau lah jawab. Sorry, tertipu bodoh pula. Hai tak apa memang selalu macam tu. Memang selalu kan. Alif. Okey. Okey, Alif. Okey. Saya rasa pelaburan terbesar yang pernah saya lakukan investment dari segi properti lah. Sebab tahun ni adalah tahun pertama saya nak beli rumah sebenarnya. Oh. Dah beli ke belum ni? On the way. Baru plan lah, baru plan. On the way. Ini dah confirm je lah. Sebab saya rasa nervous lah. Sebab selalu kita menyewa ke apa semua kan. Siapa kita? Engkau seorang kita tak menyewa. Bukan. Rumah kau sekarang pun bukan sewa? Tak sewa. Tak sewa. Dia dah beli dah. Dia dah beli. Dia laki dia beli. Laki kaya. Okey. Oh dia laki aku. Aku ada lelaki. Tak, aku sewa lagi. So apa perasaan Alif bila nak buat suatu investment besar macam rumah tu lagi-lagi orang betul. macam kita bekerja sendiri ni tau. Sebab macam kadang-kadang kita ni bernafsu haiwan kan. Kau je. Jangan aku dah kita. Kita. Bernafsu haiwan kadang-kadang. Yelah kita nak rumah besar. Kita lagi. Ikut kan. Umum. Saya nak rumah besar mungkin. Bila yelah kita tengok rumah Cik Fia besar, kabinet 100,000 itu pun rumah renovate. sewa. Oh ya. Kata aku sewa. Tapi yang siap buat video Instagram tu, okay guys, house tour my house. Tak ada kan cadangan. Itu bukan aku tak pernah cakap. Gaduh. Sudahlah. Gaduh. Itu referee ni. Dah jadi referee pula aku dia. Okey, kita dah dapat jawapan daripada Bang, Alif. referee saya bang. Baju saya. dia referee. Dia bagi referee. Okey. Pia kita bagi dia Jigi. Okey, saya topik saya tentang perancangan keuangan. Soalan ni kan apa formula ni? Apakah formula pembahagian pendapatan anda? Formula pembahagian pendapatan. Macam saya. Yang ini betul tak Jigi dan Alif, Fia dan juga semua penonton. Pasal apa? Itu pun kadang-kadang bila kita bekerja sendiri, cabaran yang paling besar ialah kadang-kadang orang kata pendapatan kita tidak tetap. Betul. Dan sebagainya. Jadi macam mana? Ada tak formula-formula yang mungkin Jigi boleh kongsikan? Macam saya baru tahu satu formula tahun ni lah. Dan masa Minggu Saham Digital ke? Sebelum lagi, tapi dia menguatkan lagi saya dengan formula itu bila bekerja untuk Minggu Saham Digital ni. Alright. Sebab sebelum ni kalau saya dapat payment untuk syuting ke apa ke, saya rasa macam ikhlas hati berapa saya nak save pun. Dia tak ada macam kiraan 30%, 50%. Tapi bila saya tengok macam hari tu saya jumpa Fikri, saya jumpa ada orang kata wakil daripada Minggu Saham sini kan. Diorang sini ada yang bagi tahu, okey apa kata kau keluarkan 30% daripada apa yang kau dapat. So saya kata okey betul juga. Jadi saya pun dah mula terapkan benda tu lah slowly. Kalau dapat payment 30% kita masukkan untuk saving dan sebagainya. Okey, tapi tu formula simpanan tau sebenarnya tau. Kadang-kadang bukan apa. Kadang-kadang kita pernah juga rasa aku nak pakai semualah gaji aku bulan ni nak berbelanja. Tak, itu dia. Bukan. Sebab duit suami dia, duit dia. Tak. Aku backup. Aku referee kan. Kan kuning Tak keluar. apa, aku seorang perempuan kat sini. Okey. Tak apa. Sekarang ni berapa persen setiap bulan disimpan? Kalau saya setiap kali antara pendapatan. daripada keseluruhan pendapatan saya akan simpan dalam 20 ke 30.
20 ke 30% saya akan asingkan untuk saving saja. Berdisiplin ke tak berdisiplin setakat? Berdisiplin. Betul. Tak berdisiplin. Kalau dah LHDN sebelah. Dia sebenarnya Judikan. Guys. rendah tau. Tapi betul tau. Betul. Sebenarnya kami ni golongan orang selebriti, host dan freelance memang bila cakap mana kita kontribut pada LHDN, maknanya memang kita kontribut, ada kita pendapatan dan perancangan yang baik. Jadi sila bayar cukai anda. Tapi pernah tak situasi tiba-tiba tak ketepikan pun belanja semua bulan tu? Pernah ke tak? Muka macam dia memang pernah. Pernah dulu. Saya Dulu masa? Dulu sebelum kena lah. Aku yang dulu. Bukanlah. Lama bang. Sebelum kena kejar dengan. Bila dah calling kita takut lah bang. Terus sedikit abang kita dapat jawapan dia pasal kita ada lagi ni, ada yang lebih menarik untuk diorang berlaku jujur dengan kita semua. Okey, Fia. Saya sini, ingat. awak punya abang baca. Mari sini. Special je Pia. Berapa simpanan paling rendah yang pernah anda ada dalam akaun bank dan apa anda buat untuk menambahkan simpanan? Berapa? Paling rendah. Paling rendah. Takkanlah saya nak malukan diri saya. Betul, paling rendah pun. Paling saya paling rendah RM40,000. Panas. Abang pernah kot RM10 tu. Bank Simpanan Nasional tu. RM10 je. Tapi sama sekolah. Tapi paling rendah lah untuk simpanan. I start dulu dengan duit RM1,000. I letak kat ASB. Dah kerja lah. Masa tu dah kerja. So sebab I memang kalau I nak melabur duit yang I rasa sangat selamat ialah I pergi dekat ASB. Gaji-gaji I semua every month semua memang I akan spend, I letak di situ. So I tak takut duit I akan hilang. Betul lah. So I seorang pelabur yang bijak bukan? Wow. Ya bukan. Macam saya cakap dia menteri kewangan. Rumah dia. So akaun suami dia jaga juga. Macam mana kau boleh tahu pasal hal dalam rumah dia? Tak, suami dia komplain kat saya. Gaji laki aku apa semua, duit semua memang akaun semua yang apa password semua dari aku, duit nak keluar pun aku yang tekan. Nampak tak? Walaupun itu nama dia, password dia aku yang pegang supaya duit itu tak adalah dia nak beli sport rim ke nak tukar sport rim sebulan 2-3 kali. Kerja Pia hanya langgar sport rim saja. Laki aku nasib baik tak ikut hari ni. Wah, betul-betul dia kena dengan kita orang lelaki Dia jaga DM lelaki dia semua dia check. Aku tahu. Aku pelik. Sport rim dah elok 2-3 kali nak tukar. Kalau perempuan sebab kau langgar divider sebab tu kena tukar. Kita pasal sport rim tau. Itu BMW. BMW kalau oren tu tadi parking kat bawah. Valet lagi. Aku pun parking valet. Apa ni? Kita macam tak cerita apa tak apa. Apa anda buat untuk tambahkan simpanan? Saya akan buat maksudnya macam Jigi tadi 30% income letak tepi. Awak macam mana? Okey, macam saya akan ketepikan apa kehendak saya. Contoh, nak beli barang-barang branded macam handbag. Saya akan ketepikan nafsu saya yang tu sebab saya rasa kerana anda memang bernafsu. Bukanlah, macam perempuan kan bernafsu dengan bag-bag, makeup yang mahal, apa semua. Tapi saya akan tolak dari situ bajet-bajet yang macam kita, okey, bag mahal. Benda dah ada, pakai je lah dulu. Selagi tak koyak, selagi tu aku akan pakai, aku tak beli. So duit tu saya akan simpan, saya akan masuk ASB. Sikit lagi nak penuh dah. Kaya 5 tahun boleh keluar. Berapa simpanan paling tinggi? Alah, janganlah cakap kat sini. Nampak. Bayar cukai lah tu. Dia bayar lah. Kau jangan nak ni kau tengok aku bayar cukai tiap bulan aku punya gaji kena tolak tau. Dia koyak. Income tax tolak tau gaji aku bayar. Okey, Bukan aku ni tak bayar income tax ke? duduk. Okey, dia orang ni. Panas ni. Padahal orang cakap dengan saya, Minggu Saham Digital ni memang meriah sebenarnya. Bukan saja memanglah meriah, santai, relax tapi penuh ilmu. Itu yang paling penting. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan kita terus nak mengajak semua untuk bersama dengan kita sekarang ni. Dalam Tanya Host di Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Digital. Okey, kita ke seterusnya lah. Basically kita dah tahu dah karakter, career, apa cabaran perancangan mereka dan sebagainya. Yang ini lagi senang. Mulut korang tak payah bercakap pun tak apa. Macam benci sangat je bang. Kau tak payah cakap pun tak payah cakap pun tak apa. Ambil ni seorang satu. Pas sana. Nak kena sanitize ke? Alhamdulillah. Kita kat sini semua ikut SOP. Betul. Jaga jarak kita dan sebagainya. Kita semua.
Okey, segmen kita yang seterusnya. Okey, segmen kedua ni pernah tak? Berbeza sikit pasal saya akan bacakan soalan berbentuk situasi yang bermula dengan pernah tak. Jadi kalau pernah ke tidak melalui satu-satu situasi tu, okey, mereka perlu jawab dengan jujur lah. Okey, baik, soalan yang pertama. Letak bawah dulu, Alif. Letak bawah, weh. Tak faham bahasa pernah ke? ke tak makan mi segera bila hujung bulan atau belum dapat payment? Pernah. Muka macam kita orang memang pernah. Okey, tak apa, tunggu kejap. Tapi kenapa kita memilih mi segera selalunya kalau kita nak sinonimkan dengan orang yang tak ada duit ni? Kenapa? Rasanya benda tu common lah. Betul. Daripada student dari life student kan. Okey, Abang maknanya tak benda... pernah buat ke makan mi segera? Of course lah, pernah. Abang pun. Dia tak pernah. Dia sponsor Pernah. ni. Chicken Tapi rice kalau saya pilih mi segera yang tinggi protein. Masih jaga lagi. Mentang-mentang badan masih lagi maintain sehingga hari ni. Itulah rahsia dia. Okey. Makan makanan berhasiat. Tak apa, itu baru pertama. Itu soalan tu klise sangat. Saya rasa semua orang pun pernah melalui lah. Benda Betul. paling simple lah. Benda paling simple. Betul. Makan mi segera kenyang. Okey, seterusnya. Okey, ready? Ready? Soalan kedua, pernah ke tak beli barang? Ini selalu ni. Barang tapi tak guna. Misalnya gym membership ke, alat solid, barang elektrik, gadget ataupun lain-lain. Pernah tak? Ui, selalu. Okey, ini menarik. Saya nak kena tanya pula walaupun secara ringkas. Okey, Tia, barang apa beli beria tapi tak guna langsung? Beria, saya belikan suami saya PS. Kau salahkan laki kau juga ya. PS tu kita orang guna tau. Itu Tapi laki kau, aku laki dia tak tak guna. guna. Laki aku sekali je dia pakai. Lepas tu dia sudah tak guna, sudah apa, berabuk je benda tu. Okey, andaikan suami kau tengah tengok, apa nak cakap dengan dia pasal PS tu? Jual je lah, Bi. Duit tu bagi. Okey. Tak, sama juga. Kau beli handbag, kasut baru, wages tadi apa semua. Hello, wages ni aku pakai sebab aku ada show. So, minggu depan aku ada show lagi. okey. So, benda tu berguna. Betul. Bukan berabuk dekat dalam tu. Gaduh. Okey. Dah. Itu kita dah dapat dah satu dah. Saya nak teruskan pasal nak tahu juga, nak kurik juga rasa-rasa dia orang ni. Soalan seterusnya. Ini macam saya cerita tapi mungkin ke kan? Okay, pernah ke tak reject call daripada kawan yang menjual insurans? Padahal insurans ni penting untuk kita yang bekerja sendiri. Okey, saya mengakui insurans sangat-sangat penting. Tapi pernah tak kita melalui situasi tu? Pernah tak? Okey Alif, insurans penting. Kenapa reject? Okey, sebab apa? Yang approach kita member-member. Okey. Member-member tu pun, kau pun belum apa-apa lagi tapi nak sekolahkan kita pasal insurans lah. So kita tak percaya lah kan. Sebab kita tengok member juga. Kalau member ni kaki lepak dulu apa semua, tiba-tiba, "Weh, jom jual insurans." Kita pun terkejut. Engkau ni Soalan apa? Kenapa bab member tunjuk kat aku? Kau tak, sebab dia kata kalau pernah tak reject member nak jual insurans. Betul. Okey, maknanya kat situ kita simpul. Kalau benda bukanlah kita kata benda tu tak bagus dan sebagainya, tapi mungkin karakter. Cara dia approach kita. Tak, contoh macam kalau kita tengok member kita kaki kencing, member kata kan. Tak, selalu kita datang, sampai pukul apa? On the way. Sekejap lagi dia opennya tengah dating apa semua. Jadi kan. kesimpulan dia tak kira lah kita nak jual apa pun. Produk ke apa pun, kita kena ada credibility dan integrity kita kan. Betul. Tapi kalau dah ada tu tak payahlah. Macam saya reject sebab saya dah memang ada insurans. Mana you all semua tiga-tiga ada insurans Ada. Alhamdulillah. Cantik. Seterusnya. Ya. Pernah ke tak terlupa bayar bil sampai tertunggak? Bil telefon ke, bil elektrik ke, bil apa ke yang korang pandai buat installment aja tapi tak bayar? Okey, apa yang tak bayar tu? Bil air. Tahu-tahu kan? Tak, aku dah tahu dah korang ni. Kasih dia cerita, bil air. Kau tahu tak aku cakap pasal bil air apa? Air ni tahu air tahu. Tak, kan kita ada minggu terganggu sikit Selangor kan. Faham. Kejap. Saya faham, tapi memang betul. Macam mana boleh terlupa bil air potong habis Okey, lah. bukan. Sebab dekat rumah, bil air kadang-kadang Mesti macam suami marah. berbelah-belah ringgit. Okey. Jadi bila kita suka tunggak, Betul. itu yang macam, okey tak apalah, bulan ni RM20. Okey. Jadi Nak bila kumpul, lepas tu macam sampailah tengok hari sudah. tu air nak buka tak ada. Sekali tengok pergi dekat meter depan, meter Dah utama, tunggak. dia dah kunci, dia kata telah dipotong. Wish. Sebab tu kami Biar ni. nasihatkan sebenarnya jangan biarkan bil anda tertunggak. Terutama bil air. Betul. Macam saya bang, bil air saya. air anda. Bil air saya bayar hari-hari bang. Betul. Tapi cara pihak explain pasal bil air tu macam serem cerita hantu. Dah, Okey boleh dah, kita siapa? tukar topik Alif, tak? apa benda yang kau tak bayar ni? Dia Apa, pula, kau. dia tak tahu. Selalunya bil telefon. Okey. Sebab saya selalu untuk bil-bil lain saya buat auto debit. Contoh senang.
Tapi bil telefon saya tak buat. Jadi kadang-kadang terlupa. Sampai dalam reminder tengok dah kena bar. Oh okey baru bayar macam tu. Sejujurnya berapa banyak kali pernah kena bar phone tu? 2 kali. 2 kali. Confirm Confirm 2 kali. Abang Paling saya tinggi bil kau berapa? tiap bulan aku selalu pasal Itulah cerita. Alif apa Alif? Bil kereta bang. Bil kereta? Ansuran kereta lah. Ansuran Ansuran kereta. kereta. Alah, Alif ni. Macam saya cakap, kita ego lelaki kan. Contoh macam abang nak bawa BMW apa semua kereta besar-besar. Contoh saya cakap contoh. Kan, kita yang jago. Tak pakai aiskrim lah. Kadang-kadang kita tu hujung bulan tu alamak rasa Paksalah kau korek mana yang terpaksa ada. lah ambil job ni PNB ni apa semua untuk bayar. Sekarang ni saya. Tapi kadang-kadang bukan apa. Bila freelance ni sebab tu cabaran kita sebenarnya nak mengurus kewangan tu. Kadang-kadang kita kumpulkan, kadang-kadang kita dapat lebih, kita bayar lebih dan sebagainya. Betul. Kita memang kena berhati-hati. Saya dulu kereta saya ni jujur tau. Pernah kena tarik. Pasal Pasal apa? Ni saya cerita ni. Pasal apa? Pasal saya terkurang bayar RM1. Waktu tu installment kereta 701. Saya masuk 700. Rupanya sebab RM1 tu. Tapi RM1 tu Kita kalau dia ada kompo-kompo pangkal. banyak Dia pangkal 3 bulan ke 4 bulan. Kira tak komplit Macam lah. tak bayar lah. Tak bayar lah. Sitos ke blacklist lah. Sikit Gitu. je. Kita jujur je. Okey. Jadi orang janganlah buat benda kesiapan-kesiapan yang kami buat. Okey. Pernah ke tak bagi pinjam pada kawan lepas tu kawan tak bayar? Hoi, selalu sangat tu. Selalu. Okey. Berapa banyak orang masih hutang sekarang? Sekarang? Tak payah sebut nama lah. Kita tak Tak sebut nama lah. Kalau nama samaran dia Jigi lah. Bila aku pinjam kau? Nama samaran. Bukan kau seorang Jigi. Kan? Aku seorang sekarang dia Jigi. Tak, dia pernah ni lah. Kira orang lain lah hutang lah. Alright. Tapi bila macam, rupanya bila saya tengok background, dia kawan dengan yang tu scam-scam tu rupanya lah. Yang selalu main kecing, cuci. Benda tu. Lepas tu saya dah terus dah tak bagi dah. Tak, dia pinjam. Lep 200. Dalam bulan ni baru dapat 2 hari baru dapat gaji. Rupanya dia cuci. Kecing. Jawapan dia takut lah. Tapi rasa kita ni insyaAllah pernah bagi pinjam pada orang. Saya nak ubah sikit lah. Saya nak ada Jigi. Jigi pernah tak bukan hutang tak bayar. Percayalah korang hutang dia bayar. Kita pinjam hutang orang. terbesar lepas tu anda berjaya bayar balik on time. Okey, pernah saya ingat pengalaman tak? Pengalaman saya kad kredit. Saya sebenarnya tak suka pakai kad kredit. Tapi benda ni jadi sebab kerana nak dapatkan satu patung mainan ni, waktu tengok wayang, orang tu approach saya, dia kata, you apply kad kredit, mungkin dapat, mungkin tak, tapi you apa you buat pun kita tetap akan bagi patung ni. So sekali lepas minggu kad kredit tu sampai. So saya bagilah dekat mak saya, dia pun serang sini, tengok dah dekat RM10,000. Wah. Ya Allah, action figure je. Aku takkan pakai pun. Aku cakap kalau saya tak pakai tak ada charge kan? Tak ada, dia kata. Aku cakap patung tu je. Jadi mak kau yang pakai. Tapi tak boleh marah lah, takkan nak marah mak kan. So, pakailah mak. Kalau menangis mata darah. Kau lah yang kena bayar. Pakailah mak. RM10,000 beli action figure je. Bukan. Kau beli patung Iron Man ke apa? Satu lifestyle. Susah lah cakapkan dia Dia ni memang tak bijak lah. Tak bijak. Makannya sikit. Okey. Kurang klorofil aku rasa. Makan. Tak apa. Sebenarnya sampai tak terasa waktu tu dah berjalan. Betul bang. Dah seminggu kita kat sini. Betul je sekejap. Okey. Tapi sekurang-kurangnya dalam tempoh santai kita semua berlaku jujur. Ni host-host Minggu Saham Digital ni. Kita dah cerita pengalaman kita, cabaran kita dan sebagainya. Okey. Di penghujung ni, saya tak nak lepaskan juga. Saya nak tanya juga soalan ini. Okey, you all ni dah dalam minggu ni, mereka bertugas di Minggu Saham Digital. Banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak orang mereka dah interview dah. Tadi pun saya nak ingatkan juga tentang kalau bila cakap pasal kewangan kredit kad ni pun jangan buat main-main lagi. Betul. Kena rancang baik-baik, kena check takut. baik-baik. Okey. Takut, aku tak nak. Aku tak suka jenis tak nak. Pia, Jigi dan juga Alif. Ya, Sepanjang Minggu Saham Digital bermula 18 November yang lalu ni. Okey, apa ilmu yang tak boleh lupakan, yang terbaik yang boleh kongsikan dengan penonton? Okey, banyak sangat ilmu-ilmu yang ada sebab di setiap slot bukan sahaja hiburan. Nampak bijak pula soalan ni Okey. Itu yang kita nak. Silakan. Kau ingat kau menang award ke? Bagilah dia cat. Okey. Tengoklah, Penting ni, bila penting. saya behave, saya jawab soalan macam ni, Okey. korang pertikaikan pula. Betul. Okey, Ini okey. diri aku yang Okey, sebenar. Alik, tarik balik Alik. Okey guys, dengarkan baik-baik. Ini daripada host tau, ilmu yang mereka dapat sepanjang minggu ini. Silakan. Ilmu-ilmu mengenai pelaburan. Okey, macam mana you handle nak elakkan daripada menjadi mangsa scammer, sebab hari tu ada slot yang bercerita
cerita pasal skema. So kita memang sangat teruja sepanjang 7 hari Minggu Saham Digital ni. Bukan sahaja kita sebagai host dapat info-info, tetapi anda juga yang sedang menonton di Facebook dan juga di YouTube live Minggu Saham Digital dapat macam-macam info. Sampai tengok komen pun semua feedback yang positif. Dia kata terima kasih walaupun hanya di alam maya sahaja kita ni secara stream sahaja. Selalu kita buat on ground kan, tapi walaupun di live hanya setakat di Facebook dan YouTube, tapi mereka dapat manfaat. Mereka tetap boleh berhibur walaupun hanya sekadar menonton kita di rumah mereka sekarang boleh menyaksikan kita di mana-mana, bukan telefon pun boleh sekarang. Yes. Inilah Norma baru. Katakan hai pada Kak Norma. Kak Norma, hello. Aku tadi. Okey, Jigi. Ya bang. Apa yang saya sebenarnya baru kan. Masa first saya start buat kerja dengan diorang semua kan, saya rasa benda pertama yang saya betul-betul nak kejar tentu adalah tentang pengurusan keuangan. Okey, bukan sebab payment Bukan, betul. Itu bonus tau. Dalam ada payment tak? Ilmu ni. Dia lebih pada pengurusan kewangan. Sebab saya tahu diri saya macam mana. Saya jenis orang yang tak berkira pasal semua benda. Saya jenis kalau nampak, saya nak beli, saya beli. Saya bukan online shopper, saya tak suka beli benda di alam maya. Saya suka keluar, kalau saya jalan, alasan daripada rumah, window shopping, sampai nak, walaupun benda tu minta maaf cakap, beribu-ribu pun saya sanggup beli. And end up saya takkan fikir macam, oh tak apa, tahu-tahu balik tak ada duit dah. Saya jenis yang tak fikir. Tapi apa perubahan yang Jigi nak buat lepas ni? Lepas ni saya akan jadi lebih bijak dalam menguruskan saya punya keuangan lah. Tepukan untuk Jigi, tuan-tuan, puan-puan. Secara tak langsung saya tahu apa tu, macam mana cara saya nak membezakan kehendak dan keperluan. Sebab kebanyakan kita banyak lebih kepada kehendak. Keperluan kita ala kadar je. Kehendak kita yang kita kejarkan macam nafsu tadi kan. Antara kita ni Jigi yang bujang Ya. Baru menjadi bujang. Dulu saya pula yang panas. Dulu berstatus suami orang bang. Jigi, sorry Jigi. Hari tu Datuk Fazli tanya dia, apa ciri-ciri wanita yang awak nak jadikan isteri seterusnya, dia cakap yang suka bergemban bang. Aku tengah minum. Kalau tu saya pun nak. Bukanlah. Maksud kau mungkin macam Putri Bunian yang suka lebih kurang lah. Sorry lah Jigi, aku tanya je. Tapi tak, bukan. Kenapa saya tanya ialah sebenarnya kan bila keperluan kehendak tu, bila kita bujang sebenarnya fokus kita lain. Bila kita dah berkahwin dan ada anak, mesti lain. Itu adalah kematangan kita dalam menguruskan kira saya ni kereta recon lah macam tu. Dia ni dah kahwin tak kahwin sama je bang. Okey Alif. Rekod servis baik tu. Kilometer rendah. Mileage dia rendah. Cerita semua. Cerita. Story baru kan. Okey Alif, ilmu terbaik yang anda dapat sepanjang saya rasa selain daripada tips-tips kewangan kan, experience lah sebenarnya lah. Dengan orang kata, yelah kita rasanya dah lama dah tak rasa macam konsert tau. Macam baru-baru ni konsert nak tengok apa semua kan. So bila kita sebagai host ni dapat bekerja balik dalam konsert ataupun jumpa kawan-kawan balik, apa semua, nak jumpa Cik Fia lagi susah. Apa semua, Abang Farin lagi apa semua. Betul. Kita dah 8 bulan dah duduk dekat rumah lah. Betul. Itulah dia, saya rasa pengalaman berharga yang boleh di-sharekan semua. Selain berhibur, kita juga dapat ilmu manfaat. Lagi mengenai pelaburan. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Dah habis ke? Itulah dia. Dia janji kita 3 hari. Boleh minta tambah 30 minit lagi? Cik Pia nak nyanyi sikit. Nyanyi lah Cik Pia. Tok T, tolong Tok T. Cik Pia ni bang kalau nyanyi, ya Allah suara dia. Now. Anak didik janganlah dihirau, ku sareso ke sarang sini. Tengok permintaan. Ada tunjuk dahsyat daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Datuk Seri Fia. Pak Wan Habib. Allah. Habis lah. Okey, kita dah habis. Kita jangan suruh dia petik. Jangan risau. Jangan risau semua. Kerana kita dah sampai ke penghujungnya. Tapi apa pun, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada host-host Minggu Saham Digital. Jangan pula nak beranak. Jangan. Fia Iskandar, Jigi dan juga Alif Arhan kerana bersama kita dalam program Tanya Host ini. Dan juga kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada PNB kerana orang kata Minggu Saham Digital yang cukup menarik dalam norma baru dan sebagainya, inisiatif yang harus diteruskan kerana dengan anak-anak muda seperti ini dan juga program seperti ini akan memberikan satu literasi kewangan
yang baik dan terbaik untuk anda. Okey, baik. Jadi pastikan anda terus mengikuti live Facebook dan juga di YouTube Minggu Saham Digital untuk program-program yang seterusnya dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Itulah pasal diorang ni, aku naikkan prompter tu. Apa lagi aku tak cakap ni kan? Padahal aku dah cakap dah. Alif tak cover. Alif kamu tak cemerlang. Jadi yang dibawakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad dan syarikat unit Amanah PNB. Baik, sehingga kita berjumpa lagi dan teruskan kerana kita masih lagi sampai esok kan? Ya betul bang. Betul, esok last day bang. Esok last day teruskan kerana semua programnya sangat-sangat menarik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada yang bersama dengan kami. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Kotan mana kotan?